Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Afiq Osman bin Amansyah dan ini adalah DUA 6022, iaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam. So, hari ini saya membentangkan tentang kaedah dakwah, dan terdapat beberapa kaedah dakwah yang selalu digunakan dalam penyampaian dakwah kepada manusia adalah dakwah fardiyah. Okey. Kaedah dakwah yang selalu dilakukan oleh seseorang kepada individu atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terhad. Contohnya sebagai menegur atau menasihati rakan terkejar. Okey, seterusnya adalah dakwah amnah. Dakwah amnah kah? Ammah. Dakwah ini disampaikan oleh seorang lisan untuk disampaikan kepada orang ramai. Contohnya menyampaikan dakwah secara khutbah, iaitu pidato. Okey. Dan seterusnya adalah dakwah bil lisan. Kaedah dakwah yang disampaikan kepada orang ramai melalui lisan. Contohnya ialah ceramah, dialog, khutbah dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah dakwah bil halal. Bil hal. Bil hal. Juga dikenali sebagai dakwah bil khutwah, merupakan dakwah yang disampaikan kepada manusia melalui sikap, perbuatan atau tauladan. Contohnya sebagai solat pada awal waktu, membantu kegiatan dakwah. Okey. Seterusnya adalah dakwah bil tadwin atau dikenali dengan nama bil khalam, bil khitabah, dengan menggunakan kaedah melalui tulisan, iaitu contohnya macam surat khabar, internet, majalah dan buku. Okey. Seterusnya kaedah al-hikmah. Kaedah al-hikmah adalah dalam surah Al-Nal ayat 125. Allah berfirman kepada Muhammad, memerintahkan rasul-rasulnya agar menyeru umat manusia dengan penuh berhikmah. Maksudnya penelitian terhadap sesuatu perkara secara mendalam dengan menggunakan akal dan berfikiran. Kedua adalah memahami rahsia-rahsia hukum dan maksudnya. Ketiga, kenabian atau nubuwah. Okey. Sambungannya lagi, Muhammad Abduh pula mendefinisikan al-hikmah sebagai ilmu yang sahih dan yang mampu membangkitkan kemahuan untuk melakukan sesuatu perubatan yang memberikan manfaat kepada dan mengetahui rahsia serta faedah setiap sesuatu. Lepas itu ialah pendakwah juga perlu memberikan perhatian yang teliti terhadap cara berbicara dengan mereka dengan mempelbagaikan kaedah-kaedah penyampaian mengikut kehendak keadaannya yang sesuai. Okey. Seterusnya adalah kaedah al-mawizah al-hasanah. Okey. Banyaknya. Kaedah ini merupakan kaedah kedua yang terkandung dalam surah Al-Nal. Mawizah juga membawa maksud menasihati dan mengingatkan akibat terhadap sesuatu perbuatan, menyuruh untuk mentaati dan memberikan peringatan supaya sentiasa taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Mawizat ialah nasihat yang mempunyai ciri-ciri khusus kerana mengandungi al-haq, iaitu kebenaran, dan bersepadu antara akidah dan akhlak serta mempunyai nilai-nilai universal. Mawizah disifatkan dengan
dengan hasanah, kerana nasihat adalah yang terbaik dan ada yang buruk. Kaedah dakwah ini merupakan cara mendakwah yang mudah dan tidak menyusahkan dalam menyeru manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, okay. Seterusnya adalah kaedah al-mujadalah. Perkataan al-mujadalah berasal daripada perkataan jadala, yang membawa maksud perbincangan atau perdebatan. Perkataan jadalah diulang sebanyak 29 kali di dalam Al-Quran. Namun, kaedah ini kita meniti beratkan dakwah secara ilmu, kerana perbincangan disertai dengan ilmu akan melahirkan pemikiran yang tinggi dan keilmuan yang cukup. Okay. Dan dakwah ini hendak dilakukan dengan menggunakan perdebatan yang sebaik-baiknya tanpa tekanan yang lazim terhadap pihak lawan, tanpa menghina dan memburuk-burukkan mereka, supaya mereka yakin kepada kejujuran pendakwah dan berasa bahawa maklumatnya yang sebenar bukannya untuk memenangi perdebatan, tetapi untuk memberi keyakinan dan mencapaikan kebenaran. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kebenaran.